salam sejahtera dan salam Ramadan. Buletin Ukasa edisi tengah hari 25 April 2021 bersama saya, Janet Ben. Tumpuan berita. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak dilanjutkan mulai 27 April hingga 10 Mei 2021. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan medianya pada Sabtu memberitahu keputusan tersebut dibuat setelah melihat dan menilai situasi kes positif di Sarawak yang masih tinggi. Dalam pada itu, JPBNS turut memberitahu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan di beberapa kawasan seperti tertera. Selain itu, beberapa kawasan juga dilanjutkan tempoh PKPD iaitu seperti yang tertera. Sementara itu, JPBNS juga memaklumkan Sarawak mencatatkan sebanyak 570 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 27,319 kes. Kes tersebut direkodkan di daerah Bintulu 128, Kapit 109, Kuching 76, Sibu 54, Song 45, Subis 29, Serian 26, Bukit Mambong 16, Tatau 14, Miri 11, Kenawit dan Belaga masing-masing 10, Lundu, Mukah dan Semarahan masing-masing 9, Serike 5, Bauk 3, Tebeduk 2, Beluru, Saratok, Meradong, Betong dan Selangau masing-masing 1. Tambah kenyataan itu juga terdapat 5 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 dikesan di Bintulu dan Sarike menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 153 orang. Laporan seterusnya, Adun Tanjung Datu, Dato' Ahmad Jamilah Anu menasihati penduduk kampung Sileng Dayak di Lundu untuk bersabar dan kekal berada di rumah dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Ia susulan kampung berkenaan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari berkuat kuasa 23 April hingga 6 Mei depan. Selama 316 orang pelaku membuat suap dan pada hari ini kita difahamkan juga mereka sedang menjalani kuarantin di rumah. Dan begitu ketat sekali keadaan SOP dan saya harap penduduk di kampung Sileng Dayak akan mematuhi SOP dan mestilah bersabar. Beliau berkata demikian semasa melakukan lawatan ke bilik gerakan PKPD Kampung Sileng Dayak, Lundu pada Sabtu. Adun Tanjung Datu itu turut diberikan taklimat ringkas daripada agensi-agensi yang terlibat seperti Pejabat Kesihatan Daerah Lundu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Lundu, Ibu Pejabat Polis Daerah Lundu serta Jabatan Penerangan Daerah Lundu. Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan sumbangan pelitup separuh muka dan sumbangan makanan kepada petugas barisan hadapan di bilik gerakan itu. Dalam program berasingan prihatin dengan warga Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu yang terjejas susulan terdapat 2 kes positif di sekolah berkenaan, Dato' Ahmad Jamilah turut turun padang bagi meninjau situasi di situ pada Sabtu. Lawatan itu juga bagi mendapatkan maklumat terkini daripada pihak pengurusan sekolah berkenaan dengan langkah-langkah pencegahan wabak COVID-19. Dalam pada itu, beliau turut menyampaikan sumbangan pelitup muka kepada pelajar SMK Lundu dan sumbangan makanan kepada petugas di sekolah berkenaan. Pengesanan kes secara aktif turut diadakan bagi mengesan kontak rapat susulan terdapat seorang guru dan seorang pelajar yang disahkan positif COVID-19 pada Jumaat. Berikut pula, Jalan Rebak dan Jalan Asajaya Ulu di Asajaya Laut di daerah Asajaya kini sedang dinaik taraf melibatkan kerja-kerja pembesaran dan pelebaran jalan di laluan berkenaan. Penaik tarafan jalan berkenaan dibiayai menerusi peruntukan di bawah Agensi Bersepadu Pembangunan Bahagian Samarahan IRSDA melibatkan peruntukan lebih 40 juta ringgit termasuk kerja menaik taraf jalan Sebandi Ulu ke Sebandi Matang. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang melakukan tinjauan ke lokasi kerja-kerja menaik taraf jalan berkenaan bagi memastikan matlamat utama dalam menyediakan jalan yang selamat dan selesa kepada penduduk di kawasan berkenaan.
Menurut beliau, projek menaik taraf Jalan Rebak, Asajaya dan Sebandi merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak menerusi IRSDA yang ditubuhkan bagi merancangkan pembangunan di kawasan jalan pesisir. Selanjutnya pula, fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat bahagian Bintulu telah bermula Sabtu hingga 26 April ini. Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung berkata, fasa kedua ini melibatkan 1,638 penerima yang terdiri daripada warga emas berusia 60 tahun ke atas, pesakit yang mempunyai penyakit kronik dan berisiko tinggi serta orang kurang upaya OKU. Untuk hari pertama kita mempunyai 600, untuk hari kedua 600 dan hari ketiga 438. So yang ini adalah untuk fasa kedua batch pertama. Beliau berkata demikian di Dewan Sri Kenyalang UPM Kampus Bintulu pada Sabtu. Selain Dewan Sri Kenyalang UPM Kampus Bintulu, pusat pemberian vaksin turut dibuka di Dewan Sukan Tatau dan Balai Raya Sebau. Dalam pada itu, Dr. Melvin turut memberitahu pihaknya turut bersedia menerima jumlah vaksin COVID-19 sekiranya bilangan PPV ditambah lagi. Dan kita juga membuka lagi standby satu lagi iaitu Dewan BDA, di mana jika kita dah bersedia, jika kuantiti vaksin yang akan sampai, jika memerlukan kita akan buka. Sementara itu, dalam tinjauan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Dewan Sri Kenyalang UPM Kampus Bintulu pada Sabtu, beberapa penerima yang terdiri daripada warga emas memberikan reaksi positif terhadap suntikan vaksin COVID-19. Sehariman yang berusia 73 tahun ketika ditemui selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 berkata keadaannya baik dan tidak mengalami sebarang kesan sampingan selepas mengambil vaksin COVID-19. Jadi Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sekarang ini tidak ada kesan apa-apa. Jadi saya menyerulah kepada adik kakak di luar sana yang masih ragu-ragu, datanglah beramai-ramai daftar MySejahtera untuk menerima vaksinasi. Manakala itu, Sarkawi Suud meminta masyarakat di luar supaya tidak mempercayai hal-hal negatif ke atas vaksin COVID-19 seperti yang tersebar di media sosial. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Saya dah sakit apa pun. Sebelum tu macam-macam cerita dalam handphone kita, dalam video kita. Madah tu. Walhal tu saya dah sakit lalu pun. Macam gigit nyamuk pun saya ada. Manakala bagi Ketua Kaum Gani Zaini, Kampung Jepat Tengah Bintulu, menggesa masyarakat di bahagian Bintulu segera mendaftar dan mendapatkan vaksin COVID-19 bagi mengekang jangkitan penularan wabak itu. Orang kampung kalau nak itu jangan lewat sangat. Kalau ada kena panggil, datanglah vaksin ke UPM Dewan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, saya mewakili seluruh tenaga kerja Unit Komunikasi Awam Sarawak mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Salam UKAS.